buka speaker. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر Suratul Qamar ayat 54-55. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, kawan-kawan dikasihi sekalian, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpahan Allah pada kita semua. Pagi ini pada pagi yang ke-20 Ramadan kita dapat bersama dalam kuliah subuh kita, dan insya-Allah malam ni kita masuk kepada sesi 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, lebih dikenali dengan nama Al-Ashru Al-Awakhir. Al-Ashru Al-Awakhir, yakni 10 hari terakhir di bulan Ramadan, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menambahkan kesungguhan baginda, yang Nabi kita menambahkan kesungguhan Nabi. Dia bersungguh-sungguh lagi pada mencari fadilat di 10 akhir Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baca Qurannya, berzikirnya, beribadah kepada Allah Taala. Walaupun pada tahun ini kita tak boleh nak beriktikaf di masjid seperti biasa kerana wabak yang melanda negara kita, tuan-tuan beradalah buat satu tempat di rumah tuan-tuan, satu bilik untuk tuan-tuan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan duduklah di situ beberapa waktu yang kita rasa perlu untuk kita baca Quran, sebagai kita ganti daripada iktikaf yang kita beriktikaf dengannya pada setiap 10 akhir Ramadan. Mudah-mudahan kesungguhan kita ini dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai boleh menggantikan iktikaf kita walaupun tidak sama. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung lagi pelajaran kita. Itu tajuk yang terakhir daripada kitab yang bersama saya ini, iaitu berkenaan dengan syurga. InsyaAllah ta'ala sehingga tamatnya 10 akhir ini, kita doakan semoga kitab kita ni akan dapat kita tamatkan pengajiannya, insyaAllah. Syurga ini tuan-tuan impian bagi setiap manusia. Orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala berlumba-lumba untuk mendapatkan syurga, dan inilah rindunya oleh segala orang yang rindu, berjaga malamnya oleh sekalian hamba Allah yang kuat ibadat, mohon berlindung manisnya beribadah kepada Allah apabila kita melihat nikmat syurga. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ini, mereka telah rela menanggung segala kepenatan, segala kesusahan. Syurga ini adalah kampung negeri bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, tempat tinggal bagi orang yang mulia seperti para syuhada dan para salihin. Syurga ini tempat yang bercahaya, yang wangi baunya, yang mempunyai buah-buahan dan kebun-kebun yang subur, tempat di mana hamba Allah mendapat nikmat, di mana mereka makan tapi tidak buang air, mereka minum tapi tidak kencing, mereka berseronok dan mereka gembira, mereka ketawa suka dengan tidak menangis lagi, mereka duduk dalam syurga dengan tidak payah tinggalkannya lagi,
mereka hidup dalam keadaan mereka tidak mati, dan macam-macam lagi lah nikmat-nikmat dan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan pada kita semua. Cik Muhammad Zawai bertanya, kuliah pergi kemarin adakah sebab amal tak sempat nak ikuti? Tuan-tuan boleh rujuk kepada Facebook saya yang kemarin, insya-Allah. InsyaAllah sepanjang pengajian kita dalam bab syurga ni kita akan belajar beberapa nuktah-nuktah yang penting secara ringkas untuk kita mengenalinya. Saya bilang apa yang kita akan belajar. Kita akan belajar pertama nama-nama syurga. Yang kedua, tengok bagaimana rindunya orang-orang dahulu kepada syurga. Kemudian jalan-jalan menuju ke syurga. Siapakah orang yang terawal akan masuk syurga? Siapakah orang terakhir akan masuk syurga? Siapakah penghulu ketua-ketua ahli syurga di kalangan orang laki-laki? Siapakah penghulu ketua ahli syurga di kalangan orang perempuan? Bagaimana keadaan kita masuk syurga? Kemudian gerik-gerik di syurga, ketinggian di syurga, penjaga syurga, binaan syurga dan tanah syurga, bilik-bilik dan khemah-khemah di syurga, bauan di syurga, pokok di syurga, makanan ahli syurga, minuman ahli syurga, sungai di syurga, bekas di syurga, pakaian ahli syurga dan perhiasan ahli syurga, kanak-kanak dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah paling ramai di kalangan ahli syurga? Berapa ramai di syurga di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapakah orang gaji, orang suruhan di syurga? Bagaimana perempuan di syurga? Adakah isteri kita di dunia akan menjadi isteri di syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah di syurga sana adanya pasar, adanya kawan di syurga, impian ahli syurga, dan juga sembelihnya matinya mati. Ini semua insya-Allah kita akan belajar sepanjang 10 hari dalam kuliah kita berkenaan dengan syurga pada siri yang terakhir ini. Baik sahabat-sahabat sekalian, pertama kita pergi kepada nama-nama syurga. Kita nak kenal sesuatu mestilah kita kenal dengan namanya. Amba ustaz duk mengajar tiap-tiap pagi, nama amba Syuaibun bin Ismail. Oleh kerana amba ni belajar agama, orang panggil amba Ustaz Syuaibun bin Ismail. Oleh kerana amba pergi Mekah buat haji, orang panggil amba ni Haji Syuaibun bin Ismail. Artinya kita kena kenal nama-nama. Maka syurga Allah Subhanahu Wa Taala ini, sahabat-sahabatku sekalian, nama-nama syurga ini menunjukkan kepada sifat-sifat dia. Contohnya syurga ini ialah Darussalam, tempat yang selamat, di mana selamat daripada segala rintangan, segala kepayahan dan segala kesulitan. Di syurga ni tuan-tuan tidak akan bertemu lagi dengan apa-apa kerumitan, apa-apa kesulitan, apa-apa rintangan di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga juga namanya sifatnya Darul Khuldi, tempat tinggal yang berkekalan, yakni la yamutuna fiha wa la yashikhun. Di syurga ni tuan-tuan, kita semua akan hidup dalam keadaan kekal. Maksudnya tidak akan mati dan tidak akan tua. Di syurga ni mati pun tiada, tua pun tiada. Kenapa tiada mati? Sebab mati sudah pun disembelih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Ta'ala sembelih mati, maka matilah mati. Apabila mati sudah mati, kita tidak akan mati lagi. Demikian juga tua. Dalam syurga ni tidak ada tua. Kita akan sebaya semua di syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan tua ini tidak akan, dan orang tidak akan menjadi tua. Kalau kita pada usia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang laki-laki pada awal 30-an, orang perempuan pada akhir belasan tahun lebih kurang, maka kita akan kekal dalam bentuk awal 30-an dan akhir belasan tahun buat selama-lamanya. Kemudian yang ketiga, syurga juga dikenali dengan nama Darul Muqamah, yakni tempat tinggal yang kita akan duduk di situ. Maksud di sini tempat tinggal di situ ialah la yantaqiluna minha wa la yamilun. Kita tidak akan berpindah lagi daripadanya, yakni kita tidak akan pindah lagi pada syurga pergi ke tempat yang lain. Tapi wala yamilun, kita tidak akan jemu. Dunia ni tuan-tuan, duduk setempat kita jemu. Ya, sebab itulah bila kerajaan buat PKP,
Orang duduk di rumah banyak hari sangat. Bila KJL kata boleh naik 4 orang sebuah kereta, boleh tubik lebih dari 10 kilo dan sebagainya, dia pakak tubik pergi macam keluarnya kelkatu selepas daripada hujan. Sebab apa? Sebab kita rasa jemu. Tapi di syurga Allah Subhanahu Wa Taala ini, Allah Tuhan yang Maha Kaya, bui kita duduk di syurga dan kita tidak jemu berada di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga juga jannatul ma'wa, yakni syurga tempat kembali. Tempat kembali kepadanya oleh sekalian orang-orang yang beriman pada Allah selepas daripada dia mari di negeri yang penuh dengan ujian dan cubaan. Kita duduk dunia ni tuan-tuan letih. Kita baik pun kita diuji. Jahat sama telah lah tuan-tuan semua dah. Kita baik, kita diuji oleh Allah. Bila lagi di syurga ni, tempat perlindungan ini, kita tidak akan jumpa lagi dengan apa-apa ujian pun. Saya tengok sejarah-sejarah ulama. Walaupun mereka ni juru, baiklah macam mana, orang deki ke dia tetap wujud. Saya tengok sejarah Imam Malik. Imam Malik pernah ditahan daripada mengajarnya, ditahan dalam rumah dia oleh pemerintah. Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, dia mati dalam penjara. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Tu orang curuh tu tuan-tuan semua. Tapi dunia ni sifat dia macam tu. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mati dipukul. Mati dia akhirnya selepas dipukul oleh penta'assub kepada fahaman, penta'assub kepada pengikut mazhab Maliki. Sebab zaman dulu dia berlaku perselisihan di antara pengikut-pengikut. Imam Ahmad bin Hanbal pernah dipenjara selama 28 bulan, mazhab Hanbali. Dipenjara selama 28 bulan dan dirotan oleh khalifah, tak silap saya, Al-Ma'mun pada masa itu, dengan disebat sehingga darah belakang dia ni. Dan itulah sejarah kehidupan para ulama. Demikian juga Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang berdepan dengan masalah dendam daripada sahabat-sahabat dia. Dan sebutkan di sini tuan-tuan sekalian, dunia ni tempat kita bertemu dengan ujian. Tapi akhirnya orang mukmin kembali ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, tempat yang sudah tidak ada apa-apa kesulitan lagi. Kemudian syurga juga dikenali dengan nama Jannatu Adnin. Syurga juga dikenali dengan nama Darul Hayawan. Syurga Firdaus. Syurga penuh dengan nikmat. Tempat duduk yang aman. Tempat duduk yang tinggi dan sebagainya. Sebab tu Tuhan kata, innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Allah Ta'ala kata, sungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan tengok, bila bicara ayat bab syurga ni, Allah Ta'ala sebut wa'iddat lil muttaqin. Hak ni pun innal muttaqin. Ayat lain pun innal lil muttaqin mafazan hadaiqa wa a'naban wa kawa'iba atraban wa ka'san dihaqa. Semuanya bab syurga Allah Ta'ala sebut dengan al-muttaqin. Al-muttaqin maknanya orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dia orang Islam, dia buktikan iman dia dengan amal ibadah dia kepada Allah hingga dia naik kepada darjat menjadi seorang yang muttaqin. Muttaqin atas kekuatan iman kita pada Allah, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang bertakwa kepada Allah namanya orang-orang yang muttaqin. Orang takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Apa makna kalimah at-taqwa? At-taqwa qala Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Ali bin Abi Talib kata, orang takwa kepada Allah, ya Tuhan bagi pada mereka ni syurga. Orang macam mana kawan-kawan sekalian? Orang yang bersifat dengan sifat pertama al-khaufu minal jalil. Dia mestilah seorang yang bersifat takut pada Allah Azza wa Jalla. Ini orang bertakwa pada Allah Taala, ahli syurga ini, ya. Al-khawfu minal jali, takut pada Allah. Yang kedua, wal amalu bitanzil. Dia beramal dengan segala yang Allah Ta'ala suruh. Gapo benda Tuhan suruh, maka dia buat belaka. Tu panggil wal amalu bitanzil. Sifat orang takwa yang ketiga ialah wal isti'dadu liyaumir rahim.
dia banyak buat persiapan untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla, yakni kematian, buat persiapan untuk menghadapi kematian. Yang keempat ialah waridha bil qalil, dia kena redha dengan segala kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada empat sifat ini, pertama takut pada Allah, yang kedua beramal dengan semua suruhan Allah, yang ketiga kita buat banyak persiapan untuk menghadap Allah, yang keempat kita kena redha dengan segala kurniaan Allah, jadilah kita ini orang-orang yang muttaqin. Jadi innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini berada di dalam syurga yang penuh dengan nikmat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, qala Allah tabaraka wa taala a'adtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. ومصداق ذلك في كتاب الله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Allah Ta'ala berfirman, Allah kata, a'dadtu, aku telah sediakan, li'ibadi, untuk hamba-hambaku, as-salihin, yang juruh-juruh, yang baik. Tuan-tuan sekalian, mungkin jarang orang sebut apa makna salihin. Orang yang salihin ialah orang yang sama di antara dalam dan luarnya. Maksudnya ialah, kalaulah dalaman dia baik, luarannya adalah baik. Nah, bagaimana hatinya yang baik, begitulah luarannya. Itu orang panggil orang yang salihin. Kalimah salih artinya orang yang baik dalaman dia, orang yang baik juga di luar dia. Jadi Allah Ta'ala kata, aku sediakan untuk hamba-hambaku yang salihin ini, apa benda? Nikmatnya. Apa sifat nikmatnya? Ma la ainun ra'at. Nikmat yang tidak pernah disaksikan oleh mata. Segala nikmat yang tuan-tuan tengok atas dunia ni, itu adalah bukan nikmat syurga. Itu hanya gambaran lah. Kalau kita nak bayangkan segala kenikmatan yang kita ada atas dunia ini, itu hanya sebagai gambarannya sahaja. Wala udhunun sami'at. Dan nikmat syurga ini tidak pernah didengari oleh telinga. Kalau orang boleh royak kita, syurga macam ada ayat ke tuan-tuan ni, syurga ni gini, itu sekadar sifat yang disebut oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakikat yang sebenar bagaimana bentuk dia, itu hanya diketahui oleh Allah Ta'ala nikmatnya. Yang ketiga, wala khatara ala qalbi bashar. Yang ketiga ialah nikmat ini tak pernah pun terlintas di fikiran mana-mana makhluk Tuhan. Mana-mana makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala tak pernah terlintas pun tuan-tuan semua bagaimana nikmat Allah Ta'ala yang maha hebat ini. Kalau tuan-tuan tak percaya, lihatlah kepada firman Allah Ta'ala dalam surah As-Sajdah, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Surah As-Sajdah. Maka tiap-tiap jiwa tidak mengetahui apakah yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada nikmat yang menyeronokkan pandangan mata mereka, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Yakni tuan-tuan dikasih semua, Allah Subhanahu wa taala telah sediakan nikmat yang begitu banyak kepada kita ahli syurga Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Syurga ni tuan-tuan, siapa dia yang masuk syurga, dia akan lupa kepada dunia. Itu mudah saja. Orang yang masuk syurga Allah Subhanahu wa taala ini, dia akan lupa kepada nikmat dunia. Lupa terus. Contohnya, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dalam hadisnya, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nari yaumal qiyamah. Esok dibawa satu orang yang paling banyak mendapat nikmat dunia di kalangan ahli neraka Allah Ta'ala. Tu waktu ambil seorang ahli neraka, orang ni pula orang yang paling mendapat nikmat di alam dunia. Fayusbagu finnari sabghatan. Orang ni dicelup dalam neraka, celup dalam neraka, sekali celup, wak naik. Celup dalam api neraka, wak naik mari, baik. Summa yuqalu, kemudian dikatakan, yabna Adam, wahai anak Adam, yakni wahai manusia, hal ra'aita khairan qattun,
adakah kamu tengok sebarang kebaikan dalam api neraka? Hal marrabika na'imun qattun, adakah kamu tengok ada nikmat yang kamu perolehi bila masuk neraka? Aku kata Allah. Fayaqulu la wallahi ya rabbi, dia kata tidak ya Allah wahai Tuhanku, tak ada sikit rabuk pun nikmat yang aku datang jumpa dalam neraka-Mu ya Allah. Wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah, kemudian dibawa pula dengan orang yang paling sengsara hidupnya di alam dunia daripada kalangan ahli syurga. Fayusbagu sibghatan sabghatan fil jannah, kemudian dicelup ia sekali celupan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ambil orang paling miskin, paling susah, paling derita atas dunia, Tuhan celup dalam syurga sekali celup. Pak, Tuhan awak naik. Fayuqalu lahu, dikatakan pada dia, ya ibna Adam, hal ra'aita bu'san qattun? Hal marra bika syiddatun qattun? Adakah kamu jumpa dengan apa-apa susah, apa-apa kepayahan bila aku celup dari nikmat syurga-Mu ni sekejap? Fayaqulu la wallahi ya rabbi, dak Tuhan, tak ada sikit rabuk apa-apa susah pun ya Allah. Ma marrabi bu'sun qattun wa la ra'aita bi syiddatun qattun, aku tak jumpa dengan rumit, tak jumpa dengan susah. Dia boleh nikmat syurga ni tuan-tuan, dia lupa segala kesusahan hidup dia di alam dunia. Artinya kita penat di dunia buat sementara, kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak, kita akan lupa segala keletihan kita, segala kesengsaraan kita, segala kepenatan kita di alam dunia, kita akan lupa kalau kita masuk syurga. Oleh yang demikian, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in yang mereka ni belajar berkenaan dengan agama ini, belajar berkenaan dengan nikmat syurga neraka, syurga ni tuan-tuan semua, mereka lagu mana? Yashtaquna ilal jannah, mereka ni amat rindu kepada syurga Tuhan. Dan mereka berfikir kepada keadaan mereka, kalau aku masuk syurga lagu mana aku? Sebab tu ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, hal fil jannati min khailin? Rasulullah, dalam syurga ni ada kedok kuda? Nak ayatnya moga sahabat hari tu zaman Nabi yang hidup dengan kuda, ya, hidup dengan unta. Dia pun tanya Rasulullah, sekadar pemikiran dia, Rasulullah, dalam syurga ni ada kedok kuda? Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita kata, inna Allah adkhalakal jannah, apabila Allah Ta'ala masuk kamu dalam syurga, fala tasha'u an tuhmala fiha ala faras min yaqutatin hamra yatiru bika fil jannah haitsu syi'ta illa fa'alta. Kalau masuk syurga tu hawi kamu macam kuda daripada permata yang merah comel molek. Kuda boleh terbang di syurga Allah, boleh terbang di mana saja kamu nak pergi. Mu nak pergi mana dengan kuda mu tu selekan lah. Artinya nikmat yang kita nak di dunia, kuda yang kita impikan itu adanya kuda di syurga Allah. Wa sa'alahu rajulun akhar, mari pula orang lain tanya Rasulullah. Faqala ya Rasulullah, hal fil jannati min ibilin? Rasulullah, adakah di syurga sana ada unta ke Nabi weh? Wahai Rasulullah, dalam syurga ni ada ke tak unta? Falam yaqul lahu mithla ma qala li sahibihi, bal qal in yudkhilka Allahul jannah yakul laka fiha mashtahat nafsuka wa lazzat ainuka. Nabi jawab pada orang ni, jika Allah Ta'ala bagi kamu masuk syurga, dalam syurga ni gapo saja hak kamu nak, dan gapo saja hak sedap matamu memandang. Semua tak ditanya bab kuda tu. Ayat Nabi kata kuda pun ada. Hak ni pun Rasulullah, ada ke dak unta di syurga? Jawab Nabi, kalau masuk syurga tu hari kamu gapo saja mu nak, hak menyukakan kamu, menghiburkan hati kamu ni, semuanya ada belaka. Yakni tuan-tuan, gapo mu nak, kuda kau unta kau gapo kau, semua mu nak ni boleh belaka. Wahai sahabatku yang dikasihi, dalam syurga ni tuan-tuan, gapo kita nak, royak je nak gapo, sungguh je nak gapo, boleh belaka. Pada hari yang lain, mari satu orang asli Arab, dia kata, ya Rasulullah, inni uhibbul khail. Rasulullah, hamba ni saya suka kepada kuda. Dalam syurga ada kuda? Nabi pun jawab, kalau tu hari kamu syurga, masuk dengan kuda dalam syurga, atau dibawa kepada kamu kuda daripada permata
Ada dua sayap nak pula. Boleh bawa mu pergi mana. Thumma tara bika haitsu syi'ta. Kemudian kuda ni buat terbang kamu tempat mana kamu rasa nak. Yakni syurga ni tuan-tuan, tempat yang penuh dengan segala kenikmatan, segala kesukaan-kesukaan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mati je boleh syurga kalau kita orang yang jauh dengan para sahabat, dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian, bila dengar nikmat syurga lagu ni tuan-tuan semua, masing-masing pakat duk khayal lah. Pakat duk rindu sangat lagi ke syurga. Batu orang yang kenal syurga ni kan dia buat amalan-amalan, dia tahu tuan-tuan dia boleh masuk syurga Tuhan. Dia carilah amalan-amalan gapo dia buat. InsyaAllah kita akan belajar depan hari kita ni beberapa contoh amalan-amalan yang boleh bawa kita ni masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zata yaumin li ashabi. Satu hari Nabi kita royak kepada sahabat dia, ala hal mushammirin lil jannah fa innal jannata la khatara laha hiya wa rabbul ka'bati nurun yatala'la'u wa rayhanatun tahtazzu wa qasrun mashid wa nahrun muttaridun wa fakihatun kathiratun nadijah wa zawjatun hasna'a jamilah wa hulalun kathiratun fi maqamin abadan fi habratin wa nadratin fi darin aliyatin salimatin bahiyah. Qalu nahnu al-mushammiruna laha ya Rasulullah. Qala qulu insya'Allah. Thumma dhakara al-jihada wa hadda alaihi. Rawahu Ibnu Hibban. Baik, Nabi kita berkata, adakah di kalangan kamu orang yang bersungguh-sungguh sangat? Musyammir artinya orang yang bersisi tangan, bersisi lengan. Kalau kerja ke, sisi lengan baju tu artinya orang ni kuat bekerja, sungguh-sungguh bekerja. Adakah di kalangan kamu ni orang yang bersungguh-sungguh sangat nak ke syurga? Sebab syurga ni Nabi kata nikmat yang kamu tak pernah terfikir, dengan cahayanya yang begitu cerah, dengan bauan yang begitu wangi, dengan istana yang begitu comel, dengan sungai yang begitu menghiburkan, dengan buah-buahan yang begitu banyak yang sudah masak, isteri perempuan yang comel-comel di syurga, perhiasan yang begitu banyak, duduk dalam keadaan suka, dalam keadaan terhibur sama, yang tidak ada apa-apa kecacatan dan penuh dengan cahaya keserian yang begitu comel. Kata sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau gitu wahai Rasulullah, kamilah orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan syurga Allah. Nabi kata qala qulu insyaallah. Nabi kata ke sahabat dia, ucap olehmu insyaallah. Thumma kemudian Nabi sebut zakaral jihada wa hadda alaih. Nabi kata berjihadlah kamu, berjuanglah kamu, berperanglah kamu, bekerja kuatlah kamu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak mana mesti boleh pergi pergilah, mesti boleh buat amal ibadat pada Allah. Wa hadda alaih. Nabi kitanya bagi rangsangan-rangsangan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in untuk mereka ni tuan-tuan bekerja untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila bunyi nikmat yang begini comel ni sahabat semua, maka para sahabat radhiyallahu anhum kata, kamilah orang yang bersisi lengan Rasulullah. Kami ibarat kami ni orang yang bersungguh-sungguh di kemuncak kesungguhan kerana kami nak kepada nikmat syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah alaihi wasallam menerangkan, menceritakan bahawa Allah Subhanahu wa taala terai pada kita semua apa yang Tuhan sediakan kepada ahli-ahli syurga untuk hamba-hamba yang salihin, seperti yang telah kita baca. Jadi kawan-kawan sekalian, kita kena tengok bahawa nikmat syurga ini Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada hamba-hambanya. Di antaranya pada satu ketika qala Sahl bin Sa'd radhiyallahu taala anhu, syahidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam majlisan wasafa fihi al-jannah hatta intaha. Qala sallallahu alaihi wasallam fi akhir hadithi. Sekali aku duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi cerita hal syurga ni sampai ke akhir hal syurga. Nabi cerita, Nabi kita baca ayat lah. Nabi kita kata sebelum baca Quran, Nabi kita sebut ayatnya, syurga ni nikmat yang tak pernah kamu lihat dengan mata kamu, tak pernah dengar dengan telinga kamu, tak pernah terlintas pada fikiran kamu,
tak percaya membaca Quran, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang ni tuan-tuan semua di antara golongan yang boleh masuk syurga Allah. Wa bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita terang kepada kita bahawa anna aqalla syai'in fil jannah, bahawa nikmat yang paling kurang di dunia ni, di syurga ni tuan-tuan, yusawi a'zama minad dunya wa ma fiha. Nikmat yang paling rendah di syurga Allah ni menyamai nikmat dunia yang paling hebat. Segala kehebatan yang ada di atas dunia ini, kalau nak banding dengan nikmat syurga, yang paling rendah sekali pun tuan-tuan, baru-baru nak sama. Tu hak paling rendah sekali dah tu. Hak paling komen sekali. Paling rendah sekali. Inilah kelebihan Tuhawi kepada orang yang mengerjakan ketaatan ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni paling-paling tidak cerah dia seperti cahaya bintang. Maknanya orang kata syurga ni hak paling rendah sekali pun comel cerah dia seperti bintang. Ada orang ada syurga pula pakar dengan gelarnya, dengan macam-macam lah ya. Walau anna rajulan min ahli al-jannati ittala'a fabada asawiruhu la tamasa daw'uhu syams kama tatmisu syamsu daw'an nujum. Kalau satu orang di kalangan ahli syurga ni jenguk atas dunia ni, nampaklah gelar dia, nampak asawi, nampaklah perhiasan gelar dia tu, maka tuan-tuan semua tergelarlah cahaya matahari seperti mana tergelarnya cahaya bintang apabila marinya matahari. Nak cerita tuan-tuan semua, cahaya ahli syurga tu paling-paling kurangnya itulah cahaya dia, seperti cahaya matahari. Cahaya bintang ni tergelar. Demikian jugalah maknanya bila mari ahli syurga ni paling tidak, hak paling rendah sekalinya, cahaya cerah dia ni seperti mana cerahnya matahari, sahabat-sahabatku yang dikasihi sekalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sentiasa sediakan syurga ini kepada orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan sediakan syurga kepada mana-mana orang yang beriman pada Allah. Khalaqallahu jannata adnin biyadihi. Allah taala buat sendiri syurga adnin. Wa dalla fiha simaraha. Tuhan bui dalam syurga adnin ni akan buah-buah dia. Wa syaqqa fiha anharaha. Maka Tuhan waktu ambil sungai-sungai di syurga Allah. Sungai di syurga ni tuan-tuan bermacam-macam hadis Nabi sebut buat sungai di syurga. Kita akan baca nanti insya-Allah. Wa syaqqa fiha anharaha. Tuhan alirkan, pecahkan bumi di syurga jadikan sungai-sungai dia. Thumma nazara ilaiha. Kemudian Tuhan tengok kepada nikmat yang dia buat tadi. Gapo Tuhan kata? Faqal qad aflahal mu'minun. Telah berjayalah oleh orang-orang yang beriman pada Allah. Tuhan kata qad aflahal mu'minun, telah berjayalah orang-orang yang beriman pada Allah. Qala, Tuhan berkata lagi, wa izzati la yujawiruni fiki bakhilun. Tuhan kata kepada syurga, wa izzati, demi kemuliaanku, tidak akan mari dekat dengan syurga ni fiki bakhilun, orang-orang yang kedekut. Ini kena ingat, satu sifat yang menjauhkan hamba daripada syurga Allah Ta'ala ialah sifat kedekut. Kedekut boleh, bakhil pun boleh, tai hidung masing pun boleh, takar jering pun boleh. Ini orang panggil sifat yang menghalang kita daripada mengecapi nikmat syurga pada hari akhirat kelak. Nabi Tuhan sebut, wa izzati la yujawiruni fiki bakhilun. Rawahu Tabarani fil Mu'jamil Kabir Hasan. Nabi kata, Tuhan kata, demi kemuliaanku tidak akan hampir denganku ini padamunya bakhilun, oleh mana-mana orang yang bakhil. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, laisa fil jannati syai'un mimma fid dunya illa al-asma'. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma kata gini, tidak ada satu benda dalam dunia yang ada di syurga kecuali nama. Maksud dia, ayat sini, ayat sana. Ayat, nama ayat je ada. Ayat sana lagu mana, mesti lain. Kuda sini, kuda sana. Kuda sana mesti lain. Utas sini, utas sana. Utas sana mesti lain.
Maknanya tuan-tuan, tidak ada satu benda di syurga ni tuan-tuan, tidak ada satu benda di syurga yang ada atas dunia ni, yang adanya nama saja. Nama saja. Mana kata air ada, wepo ada, bola ada, timur Cina ada. Tapi nama je. Rasa kau bentuk dia, kau gapo, kau jauh comel di syurga daripada apa yang ada di alam dunia. Dari sini kita fahamlah bahawa nikmat syurga Allah Subhanahu Wa Taala penuh daripada makanannya, buah-buahannya dan sebagainya hanya pada nama saja ada di dunia, tapi di syurga jauh lebih nikmat, jauh lebih lazat, lebih mudah untuk diambil, lebih senang untuk dimakan dan sebagainya. Jadi kawan-kawan yang dikasihi semua, ini di antara apa dia ni perkara yang disebutkan oleh Nabi berkenaan dengan syurga sebagai muqaddimahnya. Kita ambil sekali lagi ialah jalan-jalan menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak pergi ke syurga Allah, mesti jadi orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita nak pergi ke syurga, mesti ada highway dia. Pergi Kuala Lumpur lalu ikut highway Gua Musa, contohnya. Nak pergi ke pejabat lalu ikut jalan mana? Pergi ke syurga lalu ikut mana? Kalau kita lalu ikut jalan neraka, nak pergi masuk syurga, itu tidak jumpa tuan-tuan semua. Dunia tak semaya, puasa dak, tuai pula kedepit kopi hangit, baca Quran pula malah. Tak boleh pergi ke syurga, boleh pergi ke neraka tu. Walaupun pergi tak lama, masuk neraka dulu, kemudian baru nak pergi ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Highway dia tu kena ada. Baik. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-jannah huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Nabi kata bahawasanya syurga itu dihamparkan dengan benda-benda yang benci. Benda-benda orang tak suka belaka. Dan dihamparkan neraka dengan benda-benda syahwat. Hadis riwayat Muslim. Orang mukmin kadang-kadang dia kena berdepan dengan nafsu dia. Jadi kalau dia letak nafsu dia depan, dia kalah dengan letak iman dia depan. Letak iman dia depan, dia kena belaga dengan keinginan nafsu. Jadi semua amalan yang kita buat atas dunia ni tuan-tuan, memanglah dia kena lawan hawa nafsu kita. Kita buka puasa, kita puasa sehari, kemudian kita buka puasa. Lepas buka puasa tu kita rehat sebentar nak tarawih. Dengan perut kenyang nak tarawih. Kalau boleh ke tarawih pun tak sih puak-puak kita. Tapi syurga kita nak. Maknanya kena lawan sikit nafsu kita makan tu supaya kita boleh tarawih. Dalam kita tarawih, kemudian kita baca Quran pula, lepas tu kita bangun tahajud pula. Oh, kalau ikut sedap ke tuan-tuan, kita nak duduk sedap semua kalau boleh. Tapi apakan daya? Kita kena lawan nafsu kita. Orang lawan nafsu ni akan boleh syurga seksa. Kalau dunia ni tuan-tuan ikut nafsu, apa Nabi kata? Wa huffatin naru bisyahawat. Dan neraka ni dihampari dengan benda-benda orang suka belaka. Pergi ke neraka ni ke jalan dia suka belaka. Main tina suka, makan ambil duit orang suka, minum arak suka, macam-macam benda hak buat dosa-dosa ni ke nafsu kita ni suka belaka. Benda ke syurga neraka ni tuan-tuan kena buat bagai-bagai hak nafsu suka. Tapi kalau benda ke syurga kena buat bagai-bagai ya nafsu tak suka. Semaya orang tak suka, baca Quran orang tak suka, zikir orang tak suka, jadi orang orang tak suka. Orang tak suka belaka. Orang suka apa dia? Suka duduk saja, suka buat koksi, tak ada patai larang. Hidup serupa dengan hal dia nak tu lah. Islam ni kena buat belaka dah. Dia buat nikmat belaka. Orang mukmin nak ke syurga tengok benda dekat nikmat belaka. Dia lawan benda pahit sampai menjadi nikmat. Memanglah tiap-tiap benda pahit menjadi penawar. Setiap benda pahit menjadi penawar. Tuan-tuan semua, obat, pahit-pahit obat, akhirnya kita sembuh. Pahit-pahit obat, akhirnya kita sembuh. Memang pahit obat. Orang kena penyakit COVID, makan obat besar jari. Tapi tuan-tuan semua, lepas makan obat pahit dengan duduk di hospital, duduk ICU, gapo, akhirnya dia sembuh. Setiap yang pahit berakhir dengan manis. Hak tak setiap yang manis berakhir dengan pahit. Jadi kita pergi ke syurga Tuhan ni, kena lalu kot sedikit-sedikit kepahitan ni tuan-tuan semua. Tak ada orang isnel belaka hidup atas dunia ni. Mesti lawan nafsu dia tu baru boleh pergi ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara jalan yang pahitnya ialah apa dia? Al-jihadu fi sabilillah.
Jalan syurga yang terbetul luahnya ialah kita berjihad, kita bekerja, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan yang paling mudah untuk pergi ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Al-Baqarah ayat 216. Jihad ni tuan-tuan adalah puncak kepada segala kerja umat Islam. Dan sunnah Nabi SAW. Siapa dia yang mati tidak berperang, tak ada niat pun nak perang, maka orang ni tuan-tuan semua dia mati dalam keadaan nifaq. Yakni kita nak hidup kita ni kena ada semangat perjuangan sama-sama. Hak tu Tuhan kata, Allah Ta'ala wajibkan kepada kamu berperang. Walaupun kamu tidak suka. Boleh jadi benda mu tak suka tu baik untuk kamu. Boleh jadi benda kamu suka tak baik untuk kamu. Allah Ta'ala maha mengetahui, sedangkan kamu semua tidak mengetahuinya. Allah Ta'ala janjikan kepada para mujahidin adalah syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang hak perang Tuhan jamin ke dia syurga. Faqala tadammana Allahu liman kharaja fi sabilihi la yukhrijuhu illa jihadan fi sabili wa imanan bi wa tasdiqan bi rusuli fahuwa alayya dhaminun an udkhilahu al-jannah aw urji'ahu ila maskanihi alladhi kharaja minhu nailan ma nala min ajrin aw ghanimah. والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم لونه لون دم وريحه مسك والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني والذي نفس محمد بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik tuan-tuan, Nabi kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala jamin kepada mana-mana orang yang tubik rumah berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak tubik dia kecuali tubiknya untuk berperang, untuk buat kerja. Dia percaya kepada aku, dia membenarkan segala nabi-nabi yang Tuhan atas mari atas dunia. Allah Ta'ala jamin kepada orang ni an udkhilahul jannah. Allah Ta'ala jamin ke dia, dia akan masuk syurga, ataupun Tuhan ni kembali ke dia ke tempat dia daripada mana dia keluar, walau apa pun dia perolehi. Baik, demi Tuhan ni berkuasa penuh kepada aku. Mana-mana orang yang luka, orang cedera, berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kecuali akan mari pada hari kiamat mengikut keadaan tu. Dia cedera mana, luka mana, gapo fisabilillah, dia mari darah sedang beleceh, bau darah seperti kasturi. Nabi kata, kalaulah tidak menjadi kerumitan kepada orang Islam, aku takkan duduk di rumah aku duduk saja. Aku akan pergi kuat kerja fisabilillah, tapi tak ada arah lah. Kita pun tidak ada ruang untuk aku bawa semua orang Islam untuk pergi perang. Kalaulah tidak ada apa-apa kerumitan, Nabi kita bawa umat ni pergi perang. Nabi kata lawaditu, aku disuka, kata Nabi, aku pergi perang, aku mati. Aku pergi perang, lepas tu aku mati. Kemudian aku hidup balik, aku perang pula, aku mati pula. Aku hidup balik, aku perang pula, aku mati pula kalau boleh. Pasal apa? Sebab nikmat lagu ni aku akan dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kepada para syuhada, barangkali hirisan mata pedang itu satu kenikmatan bagi mereka. Ya tuan-tuan semua, kita nampak ya luka. Tuhan ni kan tak buat zalim kepada mana-mana manusia. Amba duk fikir-fikir sehari amba duk. Bila kita sembelih ayat tu bunyi. Ayat bunyi tak? Ayat duk bunyi sembelih tu kan, adakah sakit ataupun sedap? Wallahu a'lam. Kalau sakit, adakah Tuhan buat zalim kepada haiwan? Amba duk ni mikir sehari-hari amba ni. Tuhan ni prinsip dia tak buat zalim kepada hamba. Apabila Tuhan sembelih, Tuhan suruh sembelih ayat untuk pakai ayat tu bunyi mulut dia. Ya, kok bunyi tak? Adakah bunyi tu sebab ayat suka ataupun ayat tu sakit? Allahu a'lam. Nak kiyahnya supaya juga mati syahid. Mati syahid, Nabi kata, aku kalau boleh ke aku pergi perang, aku mati. Aku hidup pula, aku perang pula. Mati pula. Aku hidup pula, perang pula, mati pula. Orang mati syahid itu dia boleh syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betul sahabat-sahabat semua,
para sahabat dulu mereka mengejar akan nikmat mati syahid. Ini di antara jalan yang paling mudah menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi jalan-jalan yang lain yang Nabi kita sebut dalam hadis, Allah sebut dalam Al-Quran. Kita bertemu pada pagi besok insya-Allah taala dalam siri berikutnya, siri yang kedua berkenaan dengan syurga Allah Subhanahu wa taala biiznillah. Tuan-tuan semua di 10 akhir Ramadan insya-Allah bersama saya sentiasa setiap pagi 6.45 pagi kita berbicara berkenaan dengan mengenali syurga Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah amal azam jika diizinkan Allah pada hari terakhir bulan Ramadan amal nak khatam kitab amal ni berkenaan dengan syurga Allah Subhanahu wa taala ini insya-Allah. Kalau boleh khatam bab syurga ni tuan-tuan, berarti sepanjang COVID-19 ini amal dapat khatam satu kitab yang tebalnya kurang lebih dalam 550 muka surat. Alhamdulillah tuan-tuan semua. Tuan-tuan boleh imbas kembali dalam siri-siri kuliah saya yang sebelum daripada ni dalam FB saya untuk tuan-tuan ikuti kitab Alam yang Terakhir. Satu perjalanan yang perlu kita ketahui semua sekali insya-Allah taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma barik lana fi auladina wa la تضرهم وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.